Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Berikut adalah senarai ahli kumpulan kami, iaitu saya, Anis Kudiksiyah, saudari Huda, Husna dan Najiha. Berikut adalah ringkasan kandungan yang kami akan bentangkan. Pertama, dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia. Kedua, elemen dan petunjuk pembuatan dasar. Ketiga, kepentingan dan fungsi dasar-dasar pendidikan. Keempat, pengaruh dasar pendidikan terhadap pembangunan. Kelima, dasar pendidikan kebangsaan. Dan yang terakhir, dasar pendidikan Malaysia. Baiklah, saya Anis Kudiksiyah binti Muhammad Nizam akan membentangkan dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia. Pertama, pendidikan era masyarakat Melayu tradisional. Kedua, pendidikan era penjajahan pada tahun 1511 hingga 1957. Yang ketiga, pendidikan era pada tahun 1950 hingga 1959. Keempat, pendidikan era 1960 hingga 1969. Baiklah, kita masuk pada era yang pertama iaitu pendidikan era masyarakat Melayu tradisional. Ciri dan nilai pada era ini, masyarakat berstruktur raja, pembesar dan rakyat, ketuanan, hamba, daulat dan tulah. Dari segi pendidikan pula, pendidikan informal, agama Islam, adab, ekonomi, sosial dan politik diterapkan, institusi pendidikan di istana, masjid dan rumah, hierarki pendidikan mengikut kelas sosial. Dasar dan hala tuju pendidikan pula, tiada dasar yang jelas, mengekalkan dan pengukuhan hierarki status dan warisan, keharmonian sistem dan fungsi masyarakat, berbakti kepada tanah dan alam. Seterusnya, pendidikan era penjajahan 1511 hingga 1957. Ciri dan nilai masyarakat majmuk, budaya superior penjajah, pembaratan dan kristianisasi, kebangkitan patriotisme. Pendidikan Portugis dan Belanda, pendidikan statik kerana dasar tidak ambil peduli, penjajahan Inggeris, pendidikan formal, sekolah vernakular Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil, dualisme pendidikan mengikut gender, etnik, ekonomi, agama dan keturunan, penjajahan Jepun, pendidikan alat indoktrinasi dan ideologi. Manakala dasar dan hala tuju pendidikan pula, fokus kepada kehendak dan nilai penjajah, dasar pecah dan perintah, pengekalan budaya dan warisan kaum, dasar dualisme dalam sistem pendidikan, dasar pendidikan lain, isolasi, polarisasi, liberalisasi, indoktrinasi dan ideologi. Seterusnya, pendidikan era 1950 hingga 1959. Ciri dan nilai masyarakat majmuk, perpaduan dan kesefahaman kaum, kompromi antara kaum, kewarganegaraan, kedudukan Raja Melayu, kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu. Pendidikan formal, vernakular, institusi sekolah Inggeris, Melayu, agama, Cina, Tamil. Pendidikan informal, agama, adab dan adat ekonomi, kurikulum kebangsaan, bahasa penghantar, Melayu dan Inggeris, kurikulum akademik dan teknikal, dualisme pendidikan mengukur etnik, gender, ekonomi dan agama. Dari segi dasar dan hala tuju pendidikan, dasar sekolah vernakular, keseragaman peraturan sekolah, pelbagai bahasa, satu kurikulum bercorak Malaysia, pendidikan wajib 6 tahun, pendidikan dewasa ataupun lanjutan. Pendidikan era 1960 hingga 1969. Ciri dan nilai, basmi buta huruf, perpaduan, bahasa kebangsaan, naikkan taraf hidup, peluang dan kebebasan, penyertaan demokrasi. Dari segi pendidikan pula, kemudahan belajar, sekolah aneka jurusan akademik dan vokasional, sekolah kebangsaan, kurikulum kebangsaan,
Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, Akta Pelajaran 1961. Manakala daripada segi dasar dan hala tuju pendidikan, pendidikan tinggi, pendidikan secara percuma, kenaikan darjah automatik, bahasa kebangsaan, kurikulum kebangsaan. Dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia. Pendidikan era 1970 hingga 1979, pendidikan era 1980 hingga 1989, pendidikan era 1990 hingga 1999, pendidikan abad 21. Pendidikan era 1970 hingga 1979, ciri dan nilai literasi, perpaduan, patriotik, sumber manusia, masyarakat maju, membangun negara. Pendidikan, perluasan sekolah rendah, sekolah menengah bercorak akademik dan vokasional, sekolah kebangsaan, pengukuhan bahasa kebangsaan. Seterusnya, dasar dan hala tuju pendidikan. Membasmikan keciciran, bantuan kewangan, sekolah berasrama, buku teks percuma, bantuan pemakanan, ikuiti pendidikan dan juga pendidikan teknikal. Pendidikan era 1980 hingga 1989, ciri dan nilai, perpaduan tenaga mahir, pendemokrasian, masyarakat maju dan bermoral, pendidikan berkemahiran. Seterusnya, pendidikan. Pada tahun 1983, kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR. 1988, kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. 1988, Falsafah Pendidikan Negara FPN didokumentkan. Wawasan 2020. Dasar dan hala tuju pendidikan pula, bersih, cekap dan amanah, pandang ke timur, ICT, kurikulum asas dan individu seimbang, pemindahan teknologi. Pendidikan era 1990 hingga 1999, ciri dan nilai, Akta Pendidikan 1996, FPN kepada FPK, sekolah khas atau projek, pendidikan berterusan, pendidikan swasta, globalisasi, sains dan teknologi dan industrialisasi. Seterusnya pendidikan, kawalan pendidikan, perluasan, prasekolah, sekolah rendah, menengah dan IPT, kukuhkan sekolah kebangsaan, bahasa kebangsaan dan juga kurikulum kebangsaan, ICT dan pembestarian sekolah. Dasar dan hala tuju pendidikan pula, latihan perindustrian dan pemindahan teknologi, ICT di sekolah, pendidikan komuniti, sekolah cemerlang, wawasan dan bestari, persijilan terbuka, pengkooperatan pendidikan tinggi. Pendidikan abad 21. Ciri dan nilai, membina masyarakat lokal iaitu global dan lokal, pengantarbangsaan pendidikan, globalisasi, minda kelas pertama, patriotisme, sekolah kluster dan prestasi tinggi. Seterusnya, pendidikan. Perluasan pendidikan dari awal kanak-kanak hingga institusi pengajian tinggi, kukuh sekolah kebangsaan, pengukuhan bahasa kebangsaan dan bahasa kedua, kukuhkan kurikulum kebangsaan KSSR, pendidikan kelas pertama, hub pendidikan dunia dan PIPP. Seterusnya, dasar dan hala tuju pendidikan, PPSMI, Sekolah Cemerlang Kluster dan Prestasi Tinggi, satu murid, satu sukan, yuran percuma, pentaksiran holistik, pengantarabangsaaan pendidikan dan juga MBM MBI. Sekarang kita akan masuk dalam topik 6.2 yang membincangkan berkenaan elemen dan petunjuk pembuat dasar. Pembuatan sesuatu dasar terbahagi kepada 5 fasa. Yang pertama, penentuan agenda, peramalan dan pencapaian alternatif, perancangan dasar, pelaksanaan dasar dan yang terakhir ialah penaksiran dasar. Fasa yang lengkap kemudian diikuti tindakan yang meliputi cadangan dasar iaitu analisis, kenal pasti masalah alternatif, penerimaan, pelaksanaan program dan penilaian. Seterusnya, kepentingan dan fungsi dasar-dasar pendidikan. Dasar yang pertama iaitu dasar kebajikan, mengubah tahap pemikiran, keilmuan, kemahiran dan kemanusiaan kepada tahap yang lebih tinggi.
Kerajaan juga telah menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. Contoh dasar bantuan kewangan seperti beasiswa, PTPTM, KWAMP, bantuan pendidikan seperti RMT, skim susu, derma, pinjaman buku teks, perlindungan pelajar seperti skim insurans untuk pelajar. Dasar yang kedua iaitu dasar solusi. Dasar yang menyelesaikan masalah yang memberi fokus kepada aspek sosial dan ekonomi. Dasar ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang berbangkit. Interaksi yang kerap berlaku mengalami gangguan dan halangan. Interaksi yang kerap berlaku tidak selalunya lancar. Oleh itu, dasar solusi dalam pendidikan menyelaraskan semula hala tuju perancangan yang telah dibuat dalam bidang pendidikan. Contoh dasar pada dasar solusi ini iaitu satu murid satu sukan, PPSMI, MBMMBI, keciciran sifar dan sekolah selamat. Seterusnya, yang ketiga, dasar kawalan. Kawalan bermaksud disiplin. Mendisiplin merupakan penerapan dasar perundangan dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukum. Dasar kawalan bertujuan sebagai pencegahan, peringatan dan pengajaran. Contoh dasar yang ada iaitu Kod Etika, Peraturan dan Undang-Undang Pendidikan, Akta Pendidikan 1996. Dasar yang keempat iaitu dasar inovasi. Dasar inovasi ini bertujuan membawa pembaharuan dalam pendidikan negara. Dasar ini bersifat futuristik, pragmatik kerana membawa pendidikan dalam keadaan yang lebih baik dari tahap yang sedia ada. Contoh dasar sekolah berprestasi tinggi, TVET, ICT dalam pendidikan, sekolah bakat, seni dan sukan. Pengaruh dasar pendidikan terhadap pembangunan. Dasar PPSMI, insan, rakyat boleh menguasai sains, matematik, teknologi dan bahasa Inggeris untuk berdaya saing. Negara berpenduduk bijak yang dapat memacu pembangunan ekonomi negara berasaskan pengetahuan, pemindahan teknologi tinggi. Dasar MBM-MBI, insan, rakyat cinta dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan menguasai bahasa Inggeris untuk berilmu, berkemahiran tinggi dan berdaya saing. Negara berpenduduk bijak yang dapat memacu pembangunan ekonomi negara berasaskan pengetahuan, pemindahan teknologi tinggi. Dasar 60-40, rakyat yang berketerampilan, berfikiran saintifik dan progresif, kreatif dan inovatif. Negara menyediakan sumber tenaga manusia berkemahiran tinggi dan berbudaya cipta untuk keperluan dan kemajuan negara. Dasar 1M1S, insan, membangunkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Insan yang sihat dan cergas, tingkatkan minat bersukan dan lahirkan ahli sukan bertaraf dunia. Negara menggiatkan penglibatan pelajar dalam acara sukan dan kurikulum serta menaikkan mutu sukan negara, meningkatkan produktiviti kerja, tingkatkan pencapaian sukan peringkat antarabangsa. Dasar pendidikan percuma. Insan mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan rakyat Malaysia. Rakyat berpeluang tingkatkan tahap pendidikan. Negara berpenduduk bijak, melahirkan ramai generasi berpendidikan dan mampu membangunkan negara. Amalan demokrasi pendidikan. Dasar sekolah selamat. Insan, pembentukan sasiah pelajar melalui disiplin yang mantap dan sentiasa menjaga keselamatan diri. Negara, perpaduan rakyat, negara aman, rakyat berdisiplin. Dasar PTPTM, menyediakan skim simpanan dan menguruskan deposit untuk tujuan memberi peluang mendapat pendidikan tinggi. Negara menuju negara berpenduduk bijak, amanan demokrasi pendidikan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang dasar pendidikan kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai DPK. Okey, macam mana terwujudnya DPK ni? DPK telah diwujudkan melalui Penyata Razak 1956. DPK ini diwujudkan kerana wujudnya kesedaran bagi mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan yang dapat memenuhi kehendak pembangunan, pembinaan, identiti, kebangsaan dan juga perpaduan negara.
dasar DPK ni juga dibentuk bagi menggantikan sistem pendidikan vernacular, iaitu dasar pendidikan British dahulu. Okey, terdapat beberapa kesan dalam pelaksanaan DPK ni. Antaranya adalah kadar celik huruf meningkat, perpaduan dalam kalangan rakyat, bahasa Melayu sebagai bahasa perantara, keseragaman dalam pelaksanaan sistem pendidikan, pembangunan dan kemajuan negara berkembang dengan pesat, dan akhir sekali tenaga kerja berpengetahuan terlatih. Okey, untuk seterusnya adalah pembentukan DPK. Pembentukan DPK ni dia menggabungkan 4, iaitu Penyata Razak 1956, Ordinan Pelajaran, Laporan Rahmat Talib dan Akta Pelajaran 1961. Okey, seterusnya mari kita lihat langkah-langkah dan strategi untuk mencapai DPK. Yang pertama, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantara utama. Kedua, mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama. Ketiga, melincirkan tata cara pengurusan pendidikan. Yang keempat, mendemokrasikan pendidikan. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum kebangsaan. Seterusnya ialah meluaskan pendidikan vokasional dan teknik. Pengajaran bahasa ibunda, menggalakkan aktiviti kurikulum dan juga akhir sekali penekanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun lebih dikenali sebagai TMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna binti Muhammad Tarmizi, nombor matrik L202220146001. Baiklah, sekarang saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya di bawah topik 6.6 Dasar-Dasar Pendidikan Malaysia. Jadi topik ini akan membincangkan tentang dua dasar utama. Yang pertama iaitu dasar memartabatkan bahasa Melayu memperkukuh bahasa Inggeris, atau dalam singkatannya MBM-MBI. Pertama sekali, mari kita lihat definisi MBM-MBI. MBM-MBI merupakan pelaksanaan dasar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2011. Ianya bertujuan untuk melahirkan generasi warga Malaysia yang fasih dan yakin menggunakan bahasa Malaysia dan Inggeris, sekaligus memupuk perpaduan bahasa komunikasi utama dan bahasa ilmu. Dasar MBM-MBI ini dibentuk melalui program latihan dan peningkatan profesionalisme guru bagi subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris juga dilatih serta dibekalkan dengan kemahiran selaras dengan pembangunan pendidikan nasional. Objektif utama dalam penubuhan dasar MBM-MBI terdiri daripada 4 perkara. Yang pertama, untuk penerokaan ilmu. Yang kedua, pengisiannya dalam bidang kerjaya. Yang ketiga, untuk menggunakannya dalam sebarang urusan rasmi. Dan yang terakhir, untuk melahirkan generasi yang berkeyakinan untuk mempraktikkan penggunaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris standard dalam perbualan. Baik. Untuk yang seterusnya ialah bagaimanakah objektif dasar MBM-MBI ini dapat dilaksana dan dicapai. Okey, caranya ialah yang pertama melalui pendidikan di sekolah, kemudian melalui proses PDP dalam semua mata pelajaran. Yang ketiga, kefasihan dan keyakinan penggunaan bahasa Malaysia dapat dipupuk melalui bahasa pengantar utama dalam pendidikan. Kemudian, menerusi penekanan dalam penggunaan bahasa Inggeris dapat membantu generasi baru bersaing pada peringkat antarabangsa antara menguasai pemindahan teknologi dan maklumat. Kemudian, pengukuhan ini dapat memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dalam urusan kerajaan dan penggunaannya dalam bidang lain, termasuklah undang-undang, penyiaran dan pelbagai sektor lain. Dan yang terakhir, pembudayaan bahasa Malaysia dan penguasaan bahasa Inggeris menjurus kepada mencapai matlamat membentuk perpaduan kebangsaan untuk membangun ekonomi negara. Dasar kedua yang akan dibincangkan ialah dasar satu murid satu sukan. Dasar satu murid satu sukan merupakan satu dasar yang mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seterusnya ialah bagaimanakah dasar satu murid satu sukan ini dibentuk. Yang pertama, dengan memberi peluang kepada semua murid yang berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua, dengan membangunkan sukan sekolah.
Dan yang terakhir ialah dengan memberi akses kepada murid yang kurang aktif untuk mendapatkan faedah dari segi penglibatan dalam sukan. Baik, dari segi objektif dasar satu murid satu sukan ialah penubuhan dasar ini adalah untuk membentuk budaya sukan dalam kalangan murid dan memenuhi naluri semula jadi murid dalam aktiviti fizikal. Yang ketiga, untuk mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. Yang keempat, untuk memberi keseimbangan dalam akademik dan keperluan fizikal. Yang kelima, membentuk sasiah jati diri, disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid. Dan yang terakhir ialah untuk meningkatkan kecergasan jasmani murid, memupuk perpaduan menerusi sukan. Bahagian yang terakhir ialah bagaimanakah objektif satu murid satu sukan dapat dilaksana dan dicapai. Antaranya termasuklah melalui program sukan sepanjang tahun. Antara program sukan adalah seperti sukan balapan dan padang serta merentas desa di mana pelajar mewakili rumah sukan masing-masing. Kelab sukan dan permainan di mana memerlukan 90 minit seminggu bagi sekolah menengah dan 60 minit seminggu bagi sekolah rendah. Seterusnya melalui program pertandingan dalaman, merupakan pertandingan antara rumah sukan, pertandingan kelas atau tingkatan dan pertandingan dom di antara asrama. Dan yang terakhir ialah dengan bagi murid yang mempunyai bakat, mereka akan mewakili sesuatu sukan ke peringkat daerah, negeri atau negara. Okey, akhir sekali sebagai rumusan, terdapat banyak sebab mengapa perlu adanya dasar-dasar seperti ini. Contohnya seperti janji politik, anjuran pihak dalaman, krisis serta-merta, tanggungjawab antarabangsa, penyesuaian atau penyelarasan program sedia ada dan sebagainya lagi. Proses pembuatan dan pelaksanaan sesuatu dasar memerlukan perancangan yang sangat teliti dan sangat sistematik bagi mencapai setiap matlamat dasar-dasar tersebut.